we go to the action of muscles results in the movement of the forearm. Last week kita dah belajar pasal tulang, tendon, muscle semua ni. But this time soalan memang selalu keluar bahagian ni. Dia jaranglah nak tanya nama-nama tulang tu dia bagi direct. Tapi dia akan bagi diagram macam ni. Either arm bending or arm straightening. From the diagram, the question will ask about the level of the bone, of the muscle, tendon, ligament, semua ni. And at the same time, the question also asks about the antagonistic movement. Antagonistic movement. Yang last week teacher bagi tahu, alah tak ada dah tulis kat sini. Antagonistic maksud dia, ada kat sini perkataan ni. Antagonistic mean bila ada dua muscle, satu muscle akan contract, satu muscle lagi akan relax. Dia work in pair, bekerja dalam berpasangan. Macam manusia pun kena ada sepasang, haiwan pun kena ada sepasang. So muscle pun banyak tempat yang ada pair. Example here, in our arm, here we have bicep and the other one is tricep. So when the bicep contract, automatically the tricep relax. So this one we call it antagonistic movement. Antagonistic movement maksudnya satu akan relax, satu akan contract. Okay, welcome Milen, Utaya yang baru masuk. So yang tak ada sekarang, teacher rasa Anas seorang je tak ada. Okay, then when the arm bending, bila kita bengkokkan tangan kita, okay, what happen ni gambar, kita bengkok, kita akan tarik ulna dengan radius ke atas. Tulang ni memang maintain dekat sini, humerus. Kalau gambar yang straightening, humerus kat sini, ulna dengan tendon straight ataupun pull downward. Okay, when the bicep contract, the pull force is transmitted to the radius through the tendon. Ingat bila tangan kita bengkok, bicep contract, tricep relax. Macam mana nak tahu contract ke tak? Okay, semua orang sekarang bengkokkan tangan, buat sendiri kat rumah dan pegang awak punya bicep. Awak akan rasa dia lebih keras daripada sebelah bawah. Sebelah bawah lengan tu tricep dia macam lembut. Atas ni keras. Yang keras tu adalah contract. Yang bawah adalah relax. Teacher buat sama-sama ni tahu dengan awak. Okay, kemudian awak straighten your arm. Then you find that bicep will relax and tricep contract. Betul ke? Maybe tricep tu tak rasa sangat. Tapi bicep tu dia lagi lembut daripada bila awak bengkok. Okay, jadi kena hafal. Nak hafal dia, hafal satu saja. Either bending or straightening. Sebab dia berlawanan. Jadi tak payahlah hafal dua-dua. Bila hafal dua-dua, kerja awak pun jadi double. Macam menghafal nama tulang lah. Kiri kanan benda yang sama. Hafal satu je. Macam juga proses apa hari tu ya. Yang teacher kata hafal satu je. Tak payah hafal dua-dua. Photosynthesis. Kemudian factors that affect the opening of stoma during day and night. Bila stoma open, bila stoma close. Kalau benda tu dia berlawanan, hafal satu je. Jadi bila kita bengkokkan ni, radius dengan ulna ni pull upward. Dia akan naik ke atas kan. Sebenarnya dia mula daripada bicep dulu. Bila bicep contract, pull force is transmit to the radius. Dia tulang ni bersambung dengan, otot bicep ni bersambung dengan radius. Bila contract, automatik dia akan hantar daya tarikan kepada radius. At the same time, tricep relax. Okay, tricep relax. So the radius is pull upward. Radius ni akan naik ke atas, causing the arm to bend. Maksudnya bukannya kita bengkok tangan tu bengkok macam tu je. Kita kena start dengan tulang ni. Bila bicep contract, automatik tulang ni akan naik ke atas dan menyebabkan kita bengkokkan tangan. Dan hafal satu-satu dia punya step. When the arm straightening, tricep contract. Okay, ni tricep pula contract. Pull force sama juga dia ada daya transmitted to the ulna. To the ulna through the tendon. Okay, dekat label tu diagram tak ada label ulna. Tolong label kan. Ini ulna.
yang bersambung dengan tricep. So bila tricep contract, automatic dia akan hasilkan force kepada ulna. Ni labelkan ulna sebab awak tak ingat lagi kan nama tulang. Then the ulna is pulled downward. Tulang ulna tu akan automatic ditarik ke bawah dan lengan kita pun lurus. Itu aja. Nampak macam senang tapi kadang-kadang tak ingat juga. So hafal nama bahagian ni ada bicep, tricep. Next tulang ada scapula connected with humerus, then radius and ulna. Next ada tendon. Tendon ni yang connect between bone and muscle. Ia also tendon, ini pun tendon yang menyambungkan tulang dengan otot. Kemudian dekat bawah ni ada elbow joint. Elbow joint ni sendi tempat di mana tulang kita boleh move either 180 or 360. Okey, dah habis. Itu namanya antagonistic muscle pair of all movement. Next dekat bawah ni, ini untuk kaki pula. Untuk kaki pun sama, kita ada antagonistic muscle pair. Kita ada dua muscle, bicep femoris and quadricep femoris. Kita tengok gambar ni dulu. Ini tajuk yang baru sebab dalam KBSM jarang keluar pasal kaki, selalu keluar pasal tangan. Okay, ni kaki awak. Kat mana dia bicep femoris? Belah peha di sebelah bawah. Di sebelah bawah. Kalau peha sebelah atas, ini quadricep femoris. Kemudian otot dekat bawah ni, dekat kita punya kaki sebelah bawah ni calf muscle. Calf muscle. Then dekat bawah sini ada tibialis. Okey, tengok satu-satu. Ini bila kita berjalan. Kita berjalan yang mula-mula ni ada 1 sampai 4. Number 1, kaki kanan. Kaki kanan ni macam ke depan. Kemudian kaki kanan ni ke belakang, tarik ke atas, turun balik ke depan. Kaki kiri pula angkat. Okey, apa yang cerita yang berlaku? Start one by one. Number 1, kecil-kecilkan gambar ni boleh ke? Kecil sikit sebab nak tengok nombor dengan gambar. Number 1, the right calf muscle contract. Otot dekat sini ni, dekat betis atau kaki sebelah bawah ni contract. Lifting the heel akan menyebabkan tumit terangkat. Tumit terangkat. Dah susah sebab tak nampak gambar dengan notes. Okay, right calf contract. So ni here lift, akan terangkat. Ball of the foot pushes against the ground. The ground. The ball of the foot pushes against the ground. Maksudnya yang dekat kaki ni akan tolak naik ke atas. Okay, tolak naik ke atas. Number 2, at the same time bicep femoris contract. Sini contract, sini pun contract sebelah belakang ni. Bending the foot at the knee joint. At the knee joint, kita akan bengkokkan kaki dekat sini. Kenapa jadi bengkok? Sebab dekat sini contract. Okay, right leg is lifted. Kaki kanan ni akan terangkat ke atas. Okay, akan terangkat ke atas. Okay, number 3. Dah ter-highlight. Number 3, the body weight is now supported by left leg. Gambar nombor 3, bila kaki kanan dah angkat, kita tengah support body dengan kaki kiri je sebab kita pijak tanah dengan kaki kiri. Still on the ground. Quadriceps femoris, or nama lain kita boleh panggil extensor, contract to straighten the leg. Okey, nombor 2 dekat sini contract. Nombor 3 yang dekat atas ni namanya quadriceps femoris, contract pula. So, dia akan menyebabkan kaki kita menjadi lurus. Daripada bengkok tadi dia lurus. Okay. Number 4. The tibialis contract to bring down the heel. Okay, sekarang dekat sini pula contract. Ini kena hafal tahu sebab dia ada step-step dia. Kat sini contract. So, kaki kita akan pijak bumi semula. Now, body weight shifted to the right leg. Badan kita support oleh kaki kanan.
Dan dia akan berulang benda yang sama, calf muscle contract, bicep femoris contract, quadricep femoris contract untuk kaki kiri pula. Tadi number 1 until 4 untuk kaki kanan. Next, bila kaki kanan dah pijak bumi, step number 1 until number 4 tu akan pergi ke kaki kiri. Okey, faham ke tak sampai dekat situ? Kalau faham, angkat tangan. Good evening, Milen. Okey, faham ke tak? Overall dia boleh faham, cukup dah. Okey, Goji, Sasangku, Milen. Okey, majority boleh faham. Alhamdulillah. Akmal tak tahu. Tamendra tak pasti, Milen, Chow dan turun. At least sekarang ni, okey Tamendra, at least sekarang ni awak dah faham konsep. Nanti awak baca balik tu, benda tu dah ada dalam kepala. Kalau sekarang awak tak faham, nanti awak baca memang lost, memang tak tahu apa. Sekarang ni tiba-tiba teacher ajar nak bagi awak dah tahu benda tu apa. Okey? Ya, Akmil. Okey, Akmil dah angkat tangan, Utaya dah angkat tangan. Dah angkat tangan betul-betul ke? Nak ambil hati. Nak ambil hati teacher je ni. Hopefully boleh faham Dan soalan ini selalu keluar esei. Selalu keluar esei. Kalau teacher jadi budak, teacher takkan jawab sebab teacher confused. Bila masa dia contract, bila masa dia relax. Susah tau. Kalau arm, bending dengan straightening boleh lagi. Bila kaki ni, sebab sebaiknya waktu awak explain tu, awak kena bergerak, awak kena tunjuk, kena rasa. Dalam exam kan susah kan. Kecuali awak memang orang yang boleh hafal step-step ni. Kalau ada pilihan jawapan lain, pilihlah soalan lain. Jangan pilih soalan ni, takut awak terbalik mana contract, mana relax. Okay, next. Finish for human. Now we go to animals. Mechanism of locomotion in animals. Sekejap nak minum air. Okay. So, mechanism of locomotion in animals, in fish. Next, in bird. Bird, earthworm, and grasshopper. Okay, kita cuba habiskan. Kalau tak dapat, kita sambung hari lain. Kita akan habis dalam 9.15, 9.20 boleh ke? Sebab tadi start lambat kan. Kalau ada yang tak boleh tu, tak apa, nanti kita bagi yang record. So we start with animal. First is fish. Fish. Ya. Ya, ada yang tulis apa-apa ke? Boleh cikgu, bagus Utaya. Oh, kejap teacher share 2 minit. Hari ni teacher jumpa Pak UM. Lepas kelas awak buat, kelas lain dah banyak nak buat juga tau. Kalau awak buat last week, hari Jumaat 5 UM Pro Max buat dekat Grand Kampa. Semalam tak ada, hari ni kalau 4 UM buat dekat Domingo. Saja teacher nak beritahu lah. Maybe diorang tahu kelas awak buat kot, so diorang pun nak buat juga. Okay, fish. Like in figure 14.16, ini gambar ikan. Gambar daging ikan. Isi dia. Kalau tengok betul-betul, dia punya ni, bila awak makan ikan, kalau awak makan ikan kecil, awak tak perasan. Jadi kalau ikan tu dipotong dari sisi dia, awak kan nampak macam ni kan, ada garis-garis macam ni. Selalu ikan yang besar, macam ikan kayu, tidak tahu dalam DM apa nama ikan ni. Actually, this is the muscle of its body. Ni dia punya muscle tau. Satu garis. Kalau dari tempat ini cross section. Ini apa section ni? Potong dari sebelah depan macam tu. Ini kita panggil otot dia atau nama lain dia myotom. Myotom is the muscle of fish. Dia ada nama dia. So, balik semula pada yang tadi. Jap. Kita tengok one by one. Macam biasa, Bayu memang membaca cerita demi satu. Fish.
The fish vertebral column is flexible. Vertebral column maksudnya ikan pun ada tulang belakang. So dia punya vertebral column is flexible. Tulang belakangnya fleksibel sebab tu dia boleh berenang, badannya boleh bengkok. Okay, can move from side to side. Boleh bergerak daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. By contraction and relaxation of myotome. Macam mana dia boleh bergerak macam ni? Sebab dia ada myotome yang boleh contract and relax, atau kita boleh sebut dia W shape muscle segments. Sebab dia bentuk W tau kalau kita tengok dari gambar B. Oh sorry, longitudinal. Ini cross section, A ni cross section, B is longitudinal section. So the movement is act in opposite direction or antagonistic. Sama juga, ada satu contract, satu lagi relax. So fish able to wag its tail. Ekor dia boleh kita cakap faham lah, boleh macam orang menari kan. Cikgu tunjuk guna tangan sekarang tapi awak tak nampak. Boleh ke kiri ke kanan lah. Okay, to wag its tail because one side of myotome contract and the other one is relaxed. So the tail will be whipped to the right. Ada gambar dekat bawah ni. Bila tengok gambar ni awak faham. Now start from yang satu je, gambar yang ni dulu. Tail movement pushes the fish forward. Ikan berenang dibantu oleh ekor. Dan ekornya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Dia sebenarnya bukan saja-saja kalau nak buat macam tu. Dia ada function. Okay. Ini dalam ni ada myotome, ada otot. Otot myotome tu isi ikan yang kita makan. Bila kita makan, kita goreng ikan, kita makan isi dia kan. Itu adalah myotome dia. Kita makan otot dia. Macam kita makan ayam tau. Isi ayam yang kita cubit makan tu, yang KFC makan ayam goreng semua, kita makan muscle dia sebenarnya. Muscles on the left side contract, pulling the tail to the left. Dekat sini contract. Contract ni dia macam jadi rapat. Lagi satu relax. Okay, sebelah kanan relax, sebelah kiri contract. Bila dia contract, ekor tu akan pergi ke kiri. Kemudian dia balikkan. Muscle on the right side pula contract, pulling the tail to the right. Kat sini contract, dia akan tolak ekor ke kanan. Okay, tolak ekor ke kanan, so dia akan bolehlah bergerak ke depan. Next, gambar yang ketiga, sama macam gambar yang pertama. Okay, gambar yang ketiga sama dengan gambar yang pertama. Again, the left side of the muscle contract, so ekor tu akan bergerak ke kiri dan seterusnya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Okay, dia akan menyebabkan ikan tu bergerak ke depan. Itu je untuk fish. Ayat ni panjang-panjang ni semua nak cerita pasal tadi. Kita ulang balik. Antagonistic muscle act in opposite direction. Myotome on the right contract, the one on the left relax. Satu contract, satu lagi relax. So ekornya akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Pushing water backward akan menolak air ke belakang dan ke tepi. Hence, moving the fish forward menyebabkan ikan bergerak ke depan. Okey, itu pergerakan dia ditolak ke depan sebab ada otot kiri kanan. Macam mana pula dia boleh ada arah? Dia tak sengit sebab control by fins. Dia ada sirip dekat atas, dekat bawah, badan dia dekat tepi. Badan dia itu akan control dia punya direction. Untuk bergerak ke depan, helped by the contraction of myotome. Okay, finish for fish. Soalan-soalan bahagian ni kalau keluar memang keluar SC. Tak tahulah kalau SSM dia keluar structure. Tapi sebelumnya kalau masa memang banyak SC. Now we go to bird. Burung pula. Okay, burung bersama awak kena hafal nama-nama otot dia. Bird, flight. Burung dia punya function untuk terbang. The action of the large and strong antagonistic muscle. Kalau perasan di sini ada perkataan large and strong. Otot burung mesti kuat dan besar. Sebab kalau tak, dia tak boleh nak terbang ke atas.
On a bird chest assists in the flapping of the wing. Dia punya otot ada dekat dia punya dada sebelah bawah. Dia dada sebelah bawah. So kita tengok one by one dia punya pergerakan. Okay, ini burung. Ni dia punya wings. Dia wings kiri kanan. So otot sebelah bawah ni namanya pectoralis major yang warna biru. Yang warna merah ni namanya pectoralis minor. Okay, pectoralis major and pectoralis minor. Yang sebelah keluar major, yang sebelah dalam minor. Dia pun sama. First, okay, pectoralis major contract and pulls the wing down. Bila otot sebelah bawah ni contract, automatic wing ni pull down. Dia akan tertarik ke bawah. At the same time, pectoralis minor relax. Kenapa kena ada contract relax? Sebab ini antagonistic muscle. Satu relax, satu contract. Sayapnya akan turun ke bawah. Okay. And the other one, pectoralis minor relax. Macam sama je ni salah label ni. Ni salah label. Ini pectoralis major Ni salah label. Pectoralis major relax and pectoralis minor contract, so the wings will move up. Sayap akan naik ke atas. So dia terbalik macam tu, satu contract, satu relax. Sayap ke bawah. Bila otot luar ni relax yang dalam contract, dia akan tolak wing tu ke atas. Itu aja untuk burung. So burung tu boleh terbang dengan menggerakkan sayapnya turun naik dan dia boleh terbang. Okey. Cuma untuk bahagian nak kena hafal mana satu nama otot dia dan bila masa contract, bila masa relax. Next, earthworm. Okey, earthworm, geli. Before this memang teacher akan buat dekat lab. Kita akan beli cacing dekat kedai pancing dan awak kena observe macam mana earthworm ni dia boleh move. So earthworm actually they have posterior and anterior, ada depan belakang. Teacher mesti pernah tanya kat kelas, macam mana nak tahu earthworm depan dengan belakang? Ni gambar dia Mana nak tahu mana satu depan dengan belakang? Sebab dia nampak sama. Okay, ni maybe colour dia. Tapi tak pasti, tengok colour tak tahu. Cara dia tak apalah teacher jawab. Kita tengok dia move ke mana. Kalau dia ini yang dia tak tahu ni, mana satu depan mana satu belakang kan. Sebab nampak sama kan. Kita tengoklah kalau dia bergerak ke kanan ni, maksudnya inilah dia punya posterior atau kepala dia. Ini dia punya ekor atau anterior. Anterior belakang, posterior depan. Kalau dia bergerak ke kiri, maksudnya inilah dia punya posterior, ini punya anterior. Sebab cacing tak boleh reverse. Okay, dia boleh ke depan je. So yang dia gerak ke depan tu adalah dia punya posterior. So the earthworm also have longitudinal muscle and circular muscle that work in pair or antagonistic. Sama juga. Dia punya muscle ada dua. Satu longitudinal yang macam ni. Kita besarkan gambar. Nak bagi awak nampak jelas kenapa namanya longitudinal and circular muscle. Ini dekat badan cacing. Okey, kalau tengok ini kalau nak nampak betul kena potong. Dalam dia baru nampak. Kalau tengok badan dia nampak ada segmen kan. Ini di luar. Dalam dia kalau potong kecil-kecil macam ni, dia ada satu yang bulat-bulat ni. Di luar itu circular muscle. Inside the circular muscle, dia ada yang garis-garis pula. Ini namanya longitudinal muscle. Jadi haiwan yang kecil, kita pun tak pernah fikir macam mana dia nak bergerak. Ikut dia lah nak bergerak macam mana tu. Kadang-kadang orang nak tengok pun geli kan. So sekarang kita akan tengok macam mana dia punya movement of the muscle. Lepas earthworm, grasshopper. Lepas tu habislah kot. Okay. Berapa dah? 92 minit. Kita start one by one. Macam biasa,
Bio dia ada step-step dia, ada notes cerita-cerita dia. Kalau belajar bio, study bio ni kena sabar, kena rajin, kena tekun, tengok one by one. Ramai orang tak minat bio sebab dia cerita dia panjang. Nak kena tengok detail, awak malas kan. Teacher selalu pesan, bila baca bio jangan nak habis cepat. Kalau malam ni boleh 2 topik pasal earthworm dengan example fish, dah cukup dah. Sebab dia memang awak perlu ambil masa, awak kena pergi detail, baru awak faham betul-betul. Okay, first. Posterior longitudinal muscle contract. Posterior longitudinal muscle contract. Okay, number 1 ni dekat sini. Bawah badan dia ada macam kaki, tapi dia bukan kaki, macam bulu ada, macam kaki ada, namanya syatik. Syatik ke apa benda. Bukan sate tau, syatik. Lebih kurang lah. So dekat sini, awak tengok dia lagi tebal kan, ini lagi nipis. So kalau awak pernah tengok cacing bergerak, ada certain part tu dia macam rapat-rapat jadi gemuk-gemuk sikit. Ada certain part dia akan memanjang macam tu. Selalunya budak perempuan tak boleh tengok sebab dia geli. Tapi ini gambar illustration boleh lah. Kalau tengok yang betul-betul memang geli. Dekat sini apa yang berlaku sekarang? Posterior muscle contract, scapular muscle relax. Scapular muscle relax. Yang mana tadi posterior? Posterior longitudinal. Longitudinal yang garis-garis. Yang scapular yang bulat-bulat macam ni. So, dekat dalam lah, dekat luar sebenarnya tak nampak. Yang longitudinal contract, yang luar relax. Earthworm become shorter and thicker. Dekat kawasan ni akan jadi pendek dan lebih tebal berbanding kawasan sini. Okay, itu untuk first part. Number 2, gambar yang sama. The syatik at the posterior segment. Saya rasa gambar ni macam kenapa di posterior? Kejap ya. Tak apalah. Syatik at the posterior segment anchor to the ground, while the syatik at the anterior segment release their hold of the ground. Maksudnya macam ni, dekat kawasan ni dia punya kaki dia tu bersentuh dengan tanah. Dekat kawasan yang satu lagi anterior ni dia tak bersentuh dengan tanah, dia macam terangkat. Number 3, sorry dah ter-highlight semua. Number 3 dekat ujung ni pula, yang ujung ni, the scapular muscle at the anterior contract and longitudinal muscle relax. Dia terbalik je daripada number 1. Kalau tempat yang gemuk ni, longitudinal muscle contract, scapular muscle relax. Kalau tempat yang kurus ni, kat sini dengan kat sini sama Scapular muscle contract, longitudinal muscle relax. Terbalik je. Earthworm become longer and thinner. Dia jadi lagi panjang dan nipis. Anterior segment front end extends forward. So dia akan bergerak ke depan. Dia akan bergerak ke depan. Sorry tadi dia cerita balik. Anterior depan, posterior belakang. Ni anterior depan, posterior belakang. Tadi dia kata posterior depan kan? Terbalik tau. Anterior depan, posterior belakang. So dia akan bergerak ke depan. Number 4. Here. Syatik anchor to the ground. Dia punya kaki tu akan kena dekat tanah. And posterior hold of the ground. And the last one, number 5. Posterior segment which is shortened is pulled to the front. Okay, sekarang ni beza gambar yang pertama dengan yang kedua. Tadi dekat depan ni kecil, dekat tengah ni besar, tebal. Sekarang ni yang ini jadi kecil, yang depan tak jadi tebal. Sebab dia nak tolak, nak bagi badan dia bergerak. Dan dia akan bergila-gila lah. Sekarang ni, okay. Mungkin awak dah confused kan? Awak hafal macam ni je. Tempat yang macam tebal dan rapat-rapat ni, longitudinal muscle contract, scapular muscle relax. Tempat yang nipis ni, ada memanjang ni, scapular muscle contract, longitudinal muscle relax. So become longer and thinner. Kemudian dia punya yang kaki ni, tempat yang
tebal ni dia akan sentuh tanah, tempat yang panjang ni dia akan terangkat atau tak sentuh tanah. Okay, semua ni menyebabkan cacing tu bergerak ke depan. Bergerak ke depan, dia bergila-gila. Contract, relax. Okay, so finish for earthworm. Okay, and the last one is grasshopper. Grasshopper ni banyak kita belajar dalam berapa minit je. Kalau dekat sekolah kita selalu minta budak present. Present selalu seminggu baru habis. Sebab satu group akan ambil satu haiwan. Tapi ini memang pergi laju. Grasshopper, dia punya pergerakan, dia boleh melompat, dia boleh jump or leap, melompat, dia boleh terbang, dia boleh berjalan. So yang kita nak tengok ni adalah jump, macam mana dia melompat. Figure 14.21, flexor and extensor of hind leg. Kaki belakang dia. Kaki belakang grasshopper ni macam ni kan. Kau tengok dia berlipat macam ni. Okey, berlipat macam ni sebab nak bantu dia nak melompat ke depan. Jadi dia punya kaki dekat sini atau dekat sini nampak gemuk sikit ni macam peha kita. Sebelah bawah ni namanya flexor muscle. Flexor muscle. Sebelah atas namanya extensor muscle. Extensor muscle. Then exoskeleton, dia punya kulit luar yang keras. Okay, exoskeleton. Also, extensor and flexor work in pair or antagonistic muscle. Sama, satu contract, satu akan relax. Ini tak payah tengok. Okay. Flexor bends a joint while extensor straightens it. Maksud dia, otot yang sebelah atas ni, dia nak bantu supaya kaki dia jadi bengkok. Yang, saya tak terbalik. Ayat nombor 2. Flexor bends a joint while extensor straightens it. Otot sebelah atas nak bantu kaki ni jadi lurus. Otot sebelah bawah nak bantu kaki tu jadi bengkok. Okay, macam dalam gambar ni, extensor ni dia bersambung dengan kaki bawah. Dia nak bantu kaki tu lurus. Flexor yang sebelah bawah sini nak bantu kaki tu bengkok. Okay, kita tengok one by one macam mana dia jump. At rest, the flexor of hind leg contract. Flexor yang mana tadi dah lupa lah. Ingat flexor yang sebelah bawah. Sebelah bawah Jadi otot dekat sini lah. Sebelah bawah, atas sebelah sini dah ni. Waktu dia rehat, ini waktu dia biasa, dia diam tu. Flexor contract. Flexor contract. Flexor yang sebelah bawah. Benda-benda ni kena hafal. Flexor contract. Pulling the leg towards the body. Pulling the leg towards the body. Otot dekat sini, dia contract menyebabkan kaki belakang dia akan rapat dengan badan. Berlipat macam ni. Lipat dua macam ni. Hind leg is folded into a Z shape. Oh, highlight semua pula. Kaki belakang ni akan terlipat macam huruf Z shape and dia ready to jump. Dia bersedia untuk melompat. Ingat dekat sini flexor muscle contract. Number 2, extensor muscle contract. Hind leg is straightened backward. Tulang dekat, otot dekat sini pula sebelah atas contract, automatic kaki ini akan straighten. Dia akan jadi lurus. Ini baru separuh lurus. Okay, nanti dia akan lurus sebab otot atas ni contract. Number 3, subsequently, the catapult-like ejection of hind leg project the grasshopper forward and up to the air. Maksudnya, dua-dua tadi tu, daya yang dihasilkan daripada extension yang contract tu, dia akan meluruskan kaki dan dia akan tolak badan grasshopper tu ke depan dan dia bolehlah melompat. Okay, waktu rehat, otot sebelah bawah ni contract. Waktu dia nak lompat, otak-otak. Otot sebelah atas ni yang contract. So dia akan lurus.
Okay, finish for grasshopper. And 14.4 ini health issues macam biasa, boleh baca sendiri. Kita ada beberapa penyakit yang berkait dengan tulang, osteoporosis, lack of calcium, phosphorus and vitamin D. Dia menyebabkan tulang tu, kalau tengok dia tunjuk sikit sebab soalan ni selalu keluar objektif dengan structure. Ini normal bone. Dalam tulang kita memang ada rongga-rongga, tapi kalau kita normal dia kecil je rongga tu. Tapi kalau kita ada osteoporosis, dia macam sangat besar. Sebab tu orang yang ada osteoporosis bila dia berumur, dia pantang jatuh je, dia punya tulang akan break, akan pecah, akan rosak, akan patah. Sebab dia punya ruang kosong dalam ni sangat banyak. Dan kalau awak nak elakkan benda ni, bukannya waktu dah kenyang baru nak minum susu, baru nak ambil vitamin, ambil apa macam-macam suplemen, waktu tu tak boleh nak repair. Kita kena ambil daripada sekarang. Kena minum susu, kalsium semua daripada sekarang. Before jadi macam ni, kita kena prevent. Okay, prevent. Figure 14.23. Okay, osteoporosis ini pada orang yang dah tua. Kita punya backbone, at first dia macam ni, dia normal, sihat. Kalau bengkok kat kita punya pinggang tu normal lah. Kalau orang mengandung, dia memang macam ni. Bone mass decreases with age. Bila umur makin bertambah, kita punya bone mass ni akan decrease. So dia fragile, reduce height and stoop posture. Dia akan jadi bongkok, tulang tu jadi bengkok dan senang patah. Kalau dah kena tak boleh nak baiki, tapi kena prevent. Jadi mulai hari ni minumlah susu. Osteomalacia. Okay, osteomalacia macam ni, macam ricket. Cuma beza dia, dulu kita belajar ricket. Ricket ni untuk children. Kaki ni jadi bengkok ke tepi macam ni. Tapi kalau orang dewasa yang kena namanya osteomalacia. Okay, osteomalacia. Tulang dia jadi bengkok ke tepi. Lack of vitamin D, calcium and phosphorus. Arthritis. Okay, arthritis. Kita tengok gambar A dengan B. Teacher ambil lagi sampai 9.20 lepas tu dia stop lah, nak habis dah. Photograph A, normal joint. Ini bukan tulang lah, ini berkait dengan joint. Joint ni dekat kita punya tempat tulang tu bertemu. Awak sekarang budak-budak lagi, awak tak rasa lah benda ni, awak rasa alah tak kenalah. Tapi bila umur tu dalam awak tak sedar, dia 20, 25, 30, 35, awak akan rasa benda tu sikit-sikit. Okay, ini orang yang normal. Dekat sini antara tulang-tulang ni ada ruang-ruang kan. Ini adalah joint. Joint is where two or more bones meet. Tempat di mana dua tulang bertemu. Namanya joint. For B, deteriorating joint due to osteoarthritis. Orang ni bukan tulang dia yang rapuh, tapi dia punya sendi-sendi atau joint dengan antara tulang tu yang ada masalah. Kenapa jadi macam ni? Ni dia punya reason dia. Decrease synovial fluid. Cecair antara tulang dah berkurang bila makin tua. Wear and tear of cartilage in certain joint. Antara tulang ni ada pelapik, namanya cartilage kan. Cartilage tu dia koyak, rosak, kemudian become thinner, makin nipis. Then ligament shorten and loses elasticity. Ligament jadi pendek, dia kurang elastik. Kemudian apa jadi kat sini? Swollen, dia akan jadi bengkak, sakit. Okay, swollen, painful and less flexible. Kalau awak masa awak muda, awak bengkokkan tangan, awak tak ada kisah pun, tak sakit. Bila makin tua, macam awak tengok mak awak ke ayah ke atau datuk nenek nak bengkokkan jari pun sakit. Awak kata alah, besar pula macam tu, dia dah okey je. Sebab dia faktor umur, kemudian benda cartilage semua dah makin nipis. Ini arthritis atau nama lain juga osteoarthritis. Osteoarthritis ni cara dia sama ada prevent daripada awal atau kalau dah jadi macam ni kita kena cucuk liquid masuk dalam ataupun kita kena operate. Lagi scoliosis. Okay, scoliosis
Head is bent to the side. Okey, orang yang scoliosis ni, tengok gambar. Ini vertebral column orang yang normal. Lah, pula. Awak sekarang semua normal macam ni lah. Kita punya tulang belakang. But this one, dia punya vertebral column, dia macam sengit ke tepi macam ni. Okay, dia dah bengkok-bengkok. Jadi badan kita pun jadi tak stable lah. Ini namanya scoliosis. Okay, scoliosis. Kalau kat sini dia genetic factor or abnormal growth during puberty development. Yang ini selalunya relate dengan genetik ataupun juga bila kita accident, jatuh, tergelincir, dia boleh jadi macam ni. Okay, so we have finished here. Yang lepas-lepas tu boleh baca sendirilah. Saya rasa dah habis dah untuk chapter 14.